Hari ini kita nak discuss mengenai kanser payudara. Kanser payudara ataupun breast cancer adalah kanser kedua paling common di kalangan wanita di Malaysia. Dan statistik menunjukkan tahun lepas jumlah kes yang diagnos di Malaysia ni adalah sebenarnya 8,000 kes. Jadi, apakah punca atau penyebab kepada kanser payudara? Banyak faktor telah dikenal pasti mengenai kenapa kanser payudara ni boleh terjadi. Dan ini semua adalah teori-teori dan masih research yang ongoing untuk kita detect punca penyakit ini. Faktor pertama yang dikenal pasti menyebabkan kanser payudara ini adalah mutasi pada BRCA gene. BRCA gene ni adalah actually gatekeeper gene yang telah menghalang pembentukan kanser payudara. Tapi bila berlaku mutasi pada BRCA1 gene ini, boleh menyebabkan kanser payudara terbentuk pada seseorang. Faktor kedua adalah disebabkan oleh family history itu sendiri ataupun dikenali sebagai familial breast cancer. Jika dalam keluarga memang dah ada strong history of breast cancer, risiko untuk waris mendapat breast cancer itu adalah terlalu tinggi. Faktor ketiga adalah disebabkan oleh pengambilan pil perancang yang keterlaluan ataupun untuk jangka masa yang terlalu panjang tanpa pengawasan doktor. Ini pun menjadi satu faktor pada pembentukan breast cancer. Teori lain disebabkan oleh early menarche. Early menarche itu adalah datang bulan terlalu awal dan menopause yang terlalu lewat. Ini menjadi satu punca kenapa breast cancer ini boleh terjadi. Bila berlaku menarche yang awal dan menopause yang terlalu lambat, breast cell tu dia terdedah kepada kadar hormon estrogen yang terlalu tinggi dan ini menyebabkan punca mutasi pada sel-sel payudara. Faktor lain yang dikenal pasti adalah pengambilan alkohol berlebihan dan juga merokok dan juga pengambilan fatty diet yang berlebihan. Ini semua adalah teori-teori yang dikenal pasti boleh menjadi punca kepada pembentukan breast cancer. Apakah clinical features ataupun apakah simptom-simptom pesakit breast cancer ini? Kebiasaannya, pesakit ini akan datang dengan ketulan di payudara. Ketulan di payudara ni mungkin ketulan yang mereka rasa sakit. Pasal tu mereka berjumpa doktor. Dalam saya punya clinical practice ni, saya ada jumpa banyak pesakit yang datang pada peringkat yang lewat ni bila ketulan tu dah membesar sangat ataupun bila ketulan tu dah mendapat jangkitan kuman ataupun bila ketulan tu dah mengeluarkan cecair ataupun nanah. Pada peringkat macam tu baru mereka akan datang jumpa dengan doktor. Tapi ada setengah pesakit yang datang awal bila mereka merasa ketulan tu terbentuk di payudara. Setengah pesakit kita sarankan untuk buat breast self examination. Simptom-simptom kanser payudara ni selain daripada ketulan adalah keluar cecair daripada puting. Kebiasaannya cecair jenis yang darah menjadi satu alarm sign something is not right. So ini satu lagi cara untuk kita kenal pasti. Jadi kebiasaannya pesakit ni dia akan datang jumpa doktor. Apa doktor akan buat? Dia akan komplain, doktor saya tiba-tiba rasa ada ketulan dekat payudara. Doktor tiba-tiba saya ada rasa macam cecair keluar daripada puting saya. Doktor tiba-tiba saya rasa macam ada ketulan terbentuk dekat saya punya ketiak. Apa doktor akan buat adalah doktor akan buat triple assessment. Apa itu triple assessment? Triple assessment adalah first dia akan dapatkan history yang detail daripada pesakit. Apa risiko pesakit itu? Adakah pesakit itu mempunyai strong family history of breast cancer? Berapa lama ketulan ini terbentuk? Puting tu dia keluarkan cecair ini dah berapa lama? Adakah simptom-simptom berat badan susut? Selera makan hilang, batuk berpanjangan. Kenapa batuk berpanjangan? Pasal kadang-kadang ni sel ataupun kanser payudara ni dia boleh merebak pergi ke paru-paru dan dia menyebabkan batuk berpanjangan dan juga kadang-kadang batuk berdarah. Dan kadang-kadang air boleh terbentuk di paru-paru dan dia menyebabkan
nafas tak lancar. So simptom-simptom ni semua doktor akan ambil. Dia perlu ni. Ini kita panggil dia triple assessment. First, dia akan start dengan clinical history. Benda-benda ni semua dia kena rule out. Okay. Second, dia akan pergi kepada imaging. Apa imaging yang biasa dia kena buat adalah ujian ultrasound ataupun mammogram. Pesakit yang umurnya kurang daripada 40 tahun, kita galakkan untuk membuat ujian ultrasound breast. Dan pesakit yang lebih daripada 40 tahun, kebiasaannya akan membuat ujian mammogram. Kenapa dua ujian yang berbeza? Dua ujian ini berbeza disebabkan oleh density breast itu sendiri, kepadatan breast itu sendiri. Pesakit yang umurnya kurang daripada 40 tahun, kepadatan breastnya adalah terlalu padat. Ujian ultrasound sudah memadai. Tapi pesakit yang lebih daripada 40 tahun, mammogram will be the best option or the best choice. Daripada ujian mammogram, doktor boleh kenal pasti sama ada ketulan yang kita detect tu adalah ketulan yang ciri-cirinya adalah malignant ataupun benign. Apa tu malignant dan benign? Malignant tu adalah cancerous, manakala benign tu adalah ketulan yang biasa. Dua ujian sudah dibuat. Satu tu adalah clinical history and the other one is imaging. Ujian ketiga kebiasaannya adalah biopsi. Biopsi adalah kita akan mengambil sedikit sampel daripada ketulan itu dan hantar ke makmal untuk mendapat tahu 100% sama ada ketulan ini adalah ketulan yang berbahaya ataupun tidak. Dan biasa ni, lepas kita mendapat idea daripada 3 triple assessment ini, baru decision akan dibuat. Okay. In case kalau biopsi report tu dia datang sebagai ketulan yang tak berbahaya, ketulan yang normal, kebiasaannya doktor boleh mengeluarkan ketulan itu sahaja ataupun boleh menyarankan pesakit itu untuk memantau ketulan itu di rumah. Dan in case kalau ketulan itu semakin membesar, doktor akan menyarankan pembedahan. Manakala jika ketulan itu lepas dibiopsi keluar sebagai malignant ataupun kanser, pasien perlu membuat rawatan seterusnya. Dan rawatan ini boleh diklasifikasikan kepada 3 jenis. Satu tu adalah kita ada surgical treatment, kita ada hormonal treatment dan kita ada kemoterapi. Ketulan yang terlalu besar dan ketulan itu sudah didiagnos sebagai ketulan yang berbahaya ataupun kanser, doktor akan sarankan untuk membuat ujian kemoterapi ataupun neoadjuvant kemoterapi untuk mengecutkan ketulan itu. Selepas mengecutkan ketulan itu, doktor akan membuat pembedahan untuk mengeluarkan ketulan dengan payudara. Subsequently, lepas pembedahan, doktor akan bagi sama ada radioterapi. Jadi, rawatan untuk breast cancer ni dia kompleks sikit. Okay? Ada setengah doktor dia akan proceed dengan operation dulu untuk mengeluarkan ketulan tu. Even rawatan untuk kanser ni pun dia terletak pada saiz kanser tersebut. Kalau saiz ketulan tu terlalu kecil, memadai dengan just mengeluarkan ketulan tu dengan kelenjar-kelenjar dekat ketiak. Tapi jika saiz ketulan tu adalah terlalu besar, doktor terpaksa melakukan pembedahan mastectomy and axillary clearance. Maksudnya perlu mengeluarkan payudara yang bermasalah tu dengan kelenjar-kelenjar di ketiak. Dan selepas melakukan pembedahan ni, kebiasaannya doktor akan decide sama ada patient ini dia perlu meneruskan dengan ujian untuk rawatan kemoterapi dan juga hormonal terapi. Itu doktor dia akan decide lah. Jadi saya punya saranan pada pesakit, pada penonton-penonton ni adalah supaya amalkan gaya hidup yang sihat, buat breast self examination di rumah. Dan jika anda even mempunyai ketulan kecil ataupun rasa macam tak selesa di payudara, cepat datang berjumpa dengan doktor. So saya berharap video ni sedikit sebanyak boleh membantu anda, dan sharekan video ini kepada rakan dan keluarga anda jika ia bermanfaat.